Baik, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Terima kasih saudara. Seperti biasa, rancangan khas, lanskap khas pasca banjir kembali untuk malam-malam seterusnya. Malam keempat setelah kita berehat 4 hari. Kemudian kita bersambung. Malam ini adalah malam keempat. Apapun saya kongsikan pada peringkat awal ini dengan laman Facebook, Twitter dan juga Instagram Jemaah Menteri. Antara lain masih lagi mengatakan tentang Datuk Seri Hishamuddin misalnya. Masih lagi memberikan bantuan menyusun atur barangan bantuan banjir. Malah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga malah walaupun Datuk Rohani Abdul Karim berada di Kuching Sarawak namun masih lagi memberikan ucapan terima kasih kepada sukarelawan. Begitu juga dengan jemaah-jemaah menteri yang lain. Itu sepintas lalu mengenai Instagram jemaah-jemaah menteri. Jadi kembali kepada portal bencana.mkn.gov.my, hanya 2 negeri setakat ini yang masih lagi menempatkan mangsa-mangsa banjir, iaitu di Kelantan dan juga di Perak, dengan jumlah keseluruhan mangsa pemindahan banjir ketika ini adalah 1099 orang, melibatkan 275 buah keluarga. Itu sepintas lalu mengenai kedudukan terkini mengenai mangsa pemindahan dan juga jumlah keluarga yang masih lagi terbabit dalam bencana banjir ini. Dan melihat kepada laporan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia yang telah pun dikemas kini pada pukul 5.15 petang, amaran hujan lebat peringkat jingga telah pun dikeluarkan pukul 12.45 tengah hari. Hujan sekejap-sekejap kadang-kadang sederhana lebat yang berlaku di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Kuching, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikeh, Sibu, Mukah dan Mintulu dijangka berterusan sehingga hari Isnin. Dan juga amaran ribut petir juga dikeluarkan bagi negeri Sarawak, bahagian Miri dan Limbang dijangka berterusan sehingga awal malam Sabtu. Jadi sehingga pagi ini. Dan saya cukup tertarik juga dengan laporan akhbar berita harian hari ini yang menggunakan tajuk Banjir Kuning Bagai Tsunami Ancam Kelantan yang ditulis oleh Profesor Madya di Pusat Kajian Kawalan Banjir Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi MARA, yang antara lain menyatakan sebab-sebab atau punca banjir yang berlaku di Pantai Timur baru-baru ini antaranya disebabkan jumlah hujan yang banyak, air pasang, lembangan sungai, pembangunan yang pesat tidak terkawal dan juga infrastruktur saliran tidak mencukupi. Ini antara yang dikaitkan dengan punca-punca banjir besar yang berlaku di Pantai Timur. Dan jika kita Google secara rambang mengenai punca banjir di Pantai Timur, antara lain dikaitkan juga dengan fenomena new moon dan monsun timur laut, malah dikaitkan juga dengan pembalakan haram yang antara lain mendapat pandangan peribadi daripada kalangan menteri juga. Itu antara punca-puncanya. Dan bila saya melihat secara umum di peringkat dunia, telah pun dinyatakan laporan terbaru perubahan iklim dunia memberi amaran tentang kesan yang cukup membimbangkan. Laporan ini telah dikeluarkan pada 5 April 2014 yang antara lain saintis-saintis telah pun menyatakan bahawa impak perubahan iklim telah berlaku. Tahap berisiko tinggi untuk penyebaran penyakit di beberapa negara, boleh menyebabkan kehilangan harta benda dan kematian dan faktor-faktor yang lain juga. Malah laporan itu juga telah memberi amaran tentang kesan-kesan serius bakal mendatang dan kerajaan negara seluruh dunia yang tidak bersedia akan sukar untuk menangani isu ini. Dalam laporan bernama pula pada 14 Januari yang baru lalu ini, menyatakan fenomena cuaca luar biasa yang sedang melanda beberapa buah negara termasuk negara kita disebabkan berlakunya proses kitaran cuaca yang kebiasaannya terjadi dalam tempoh tertentu, iaitu antara 10, 20 atau 30 tahun. Jadi malam ini kita dah puas, Zaliha. Malam ini saudara, cukup istimewa Zaliha yang bersama dengan kita. Syed Munawar berada di luar kawasan pada ketika ini. Ini antara yang perlu kita berikan perhatian, Zaliha, tentang keragaman dan juga perubahan iklim yang juga mempengaruhi ekologi manusia. Saya sebenarnya ingin memetik kata-kata Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon berhubung isu pemanasan global dan juga perubahan iklim. Kita harus menghubungkan titik antara perubahan iklim, kekurangan bekalan air, kekurangan bekalan tenaga, kesihatan global, keselamatan, penyelesaian kepada satu isu menjadi penyelesaian buat semua isu sebenarnya. Dan pagi ini, malam ini juga sebenarnya apa yang telah Sohabi kongsikan tadi, kita dapat lihat bagaimana satu aspek sebagai satu kesan domino daripada satu aspek memberi kesan kepada satu dan rentetannya menjadi semakin buruk, tapi persoalannya sekarang apa lagi yang kita tidak belajar daripada semua ini? Yang perlu yang kita belajar sekarang adalah tentang perubahan cuaca, ekologi dan kesihatan manusia, kerana seperti yang Zaliha katakan tadi, ia seperti satu lingkaran domino dan akhirnya akan menjadikan satu puzzle jalan cerita yang cukup besar untuk kita fahami.
Jadi Leha, kita mulakan malam ini Leha. Jadi bertuah sekali sebenarnya kita dapat berbicara dengan dua tokoh yang cukup hebat bila berbicara tentang isu klimatologi, isu cuaca, isu pemanasan global. Kami ingin memperkenalkan Profesor Dr. Fridolin Tajuddin Mahmud yang merupakan naib pengerusi Kumpulan Kerjaan IPCC. Beliau juga Profesor Klimatologi dan juga Fellow Akademi Sains Malaysia. Terima kasih. Banyak portfolio Banyak, tu Prof. Jadi banyak je sebenarnya kita boleh tanyakan kepada Prof. Juga bertuah sekali dapat berbicara dengan Profesor Dr. Zaid Ahmad yang merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Prof, bila dilihat dari aspek sebesar ini, bila lihat dari aerial view ataupun pandangan dari atas Prof, ya, ragam iklim, ekonomi dan juga kesannya kepada manusia, secara bukan nak bunyi pesimis tetapi secara realistiknya saling berkait, tetapi kenapa ada apa yang kita terlepas pandang bila terjadi fenomena besar seperti ini, Prof? Okey, terima kasih kerana menjemput saya dan awalnya kita sepatutnya melahirkan simpati kepada rakan-rakan kita yang terlibat dengan banjir. Saya sendiri pun adalah mangsa juga, kampung saya terlibat banjir sama, ya. Soal manusia dengan alam ini adalah satu isu yang memang dibahas oleh manusia dari dulu lagi. Bukan baru, ya. Ahli falsafah dulu kala pun bercakap tentang hal manusia dan alam ini. So bagaimana kita harus berinteraksi dengan alam dan bagaimana kita harus menyediakan suatu habitat kehidupan yang sesuai untuk manusia. Ada apa nama ni kan. Ada satu perkara yang kita tak boleh elak ialah cuaca. Cuaca ni adalah persekitaran yang memang kita terpaksa menghadapinya. Dan cuaca ini dia apa nama iklim ini dia berbeza satu tempat. So manusia yang sebagai hidupan yang berada dalam sekitaran itu mesti sentiasa berupaya untuk mengadaptasi keadaan itu, ya. Ini yang apa nama yang biasalah. Tapi yang jadi masalah ialah bila wujudnya bencana. Bila berlaku bencana, ketika itu manusia rasa macam tidak bersedia. Saya sebutkan begini, okey, kalau di negara yang ada 4 musim contohnya, ada winter, ada summer kan. Kita sini tak ada. Tidak ada. Mereka tahu dah bila nak masuk winter ini persediaan untuk winter. Bila masuk summer ini persediaan untuk, dia dah tahu dah sebab apa nama itu perkara yang berlaku secara natural. Tapi bila berlaku keadaan yang luar biasa, I think Prof nanti boleh cerita bagaimana manusia harus mempersiapkan kita menggunakan keupayaan akliah kita untuk melihat apakah yang mungkin akan berlaku. Kalau boleh saya tambah di situ, Prof. Maaf, kita tahu setiap tahun bukan masyarakat di Pantai Timur tidak bersediakan banjir. Mereka tahu situasi, tapi perbezaannya untuk tahun ini, tahun lepas lah sehingga ke sekarang. Apa yang tertinggal di situ? Ini ialah kita berdepan dengan banjir ini setiap masa, setiap tahun. Seolah-olah kita dah apa nama ni satu perkara kebiasaan kepada kita. Dan malas bagi setengah orang dia pesta pula. Bila ada banjir ini satu perkara yang ini. Tapi bila berlaku keadaan banjir yang luar biasa maknanya tempat yang lazimnya tak sampai air tapi kali ini sampai air. So ketika itulah kita merasakan kita helpless. Kita tidak ada keupayaan untuk berdepan dengan keadaan itu sehingga damage yang begitu besar ataupun apa nama kerosakan yang begitu besar berlaku, malahan ramai yang tak sempat pindah pun. Tak sempat nak apa nama mencari atau apa nama tempat perlindungan dengan cepatnya perubahan yang berlaku banjir itu. So tahap kesiapsiagaan dan kesediaan kita itu masih tidak apa nama berupaya untuk berdepan dengan ramai yang menyuarakan sekarang terlalu panas sekarang, Prof. Dan bukannya kita tak pernah panas, bukannya kita tak pernah, yalah, memang kita cuaca memang macam ni. Tetapi dalam situasi sekarang, pemerhatian Prof sendiri bagaimana di Malaysia? Memang kalau kita melihat dari segi cuaca, dari segi suhu purata yang kita cerap daripada sejak 50 tahun lepas, di Malaysia sendiri memang berlaku peningkatan suhu sebenarnya. Tapi itulah isu perubahan iklim ni sebenarnya satu isu besar, bukan hanya di Malaysia. In fact, di peringkat dunia dia dibincangkan. Baru-baru ni kita ada persidangan COP di Peru sebagai persediaan kepada persidangan besar di penghujung tahun ini. Kesemua persidangan itu adalah untuk menyelesaikan masalah macam mana kita cuba untuk membawa penyelesaian kepada masalah perubahan iklim ini.
Di Malaysia pada kita masalah atau isu perubahan iklim ni bukannya satu isu yang tidak real. Kita sudah menghadapi pelbagai fenomena yang boleh dikaitkan dengan perubahan iklim. Jadi dia satu isu yang boleh dikatakan real, nyata dan memerlukan perhatian daripada semua pihak. Dan sayangnya tidak boleh ditangani secara isolasi. Semua kena berkait satu. Sebab macam tadi Suhaimi tunjukkan perkembangan tentang situasi di Sarawak. Namun pagi ini juga dalam salah satu akhbar di negeri Sarawak, walaupun taburan hujannya agak banyak, tetapi masih ada masalah berlaku kekurangan bekalan air. Jadi masih berkait dan dari apa yang banjir di Kelantan juga, petugas-petugas sukarelawan terdedah juga kepada leptospirosis dan juga wabak denggi. Jadi semuanya berkait salah satu sama. Jadi sekarang kalau dari segi aspek menangani situasi sebegini, turutan prioriti ataupun turutan keutamaan bagaimana, Prof? Okey, yalah kalau kita nak sebut perkara ini, kelemahan kita semua di sini sebenarnya. Kita menghadapi banjir setiap tahun, tapi ilmu kita tentang banjir itu tidak begitu, maknanya peningkatan itu tidak mengikut peredaran perubahan. Artinya bila kita berdepan dengan keadaan itu, kita rasa macam benda itu baru. Tak sempat kita nak logistiknya tak cukup. Kemudian mengurusnya, pengurusan dari segi bantuan, kemudian daripada segi tempat pemindahan dan sebagainya, tempat tinggi, kawasan tinggi kan. Contohnya, ada tempat yang kita biasa lazim kita guna sekolah. Yeah. Di tempat kita ni, kalau tempat yang tidak ada bukit itu, biasanya tidak ada tempat tinggi, ada sekolah yang ada 4 tingkat begitu, akan pergi ke sekolah itu. Sekolah tidak boleh convert menjadi tempat, maknanya tidak bersedia. Bangunan itu sendiri tidak bersedia untuk ditukar fungsinya sebagai tempat pemindahan, maka orang yang pindah di situ dalam keadaan yang sangat tidak selesa dan jadi tak boleh nak convert. Saya rasa isu cuaca ekstrim begini harus kita ambil perhatian kerana apabila berlaku curahan hujan yang agak banyak dan kita tidak mampu untuk menanganinya, kita harus melihat secara holistik kerana fenomena begini di masa akan datang pasti berlaku lagi. Kalau mengikut yang dilaporkan oleh panel antara kerajaan berkaitan dengan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu yang dikeluarkan baru-baru ini, perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia boleh menyebabkan keragaman iklim bertambah sebenarnya di masa akan datang. So ini bermakna akan ada fenomena-fenomena yang bersifat luar biasa. Yang baru yang dari segi intensitinya misalkan. Curahan hujan yang mungkin tinggi dari biasa yang tak pernah diserap. Jadi saya kira bagi Malaysia kita harus melihat ini sebagai satu perkara yang serius. Supaya kita boleh meminimalkan kalau berlaku juga di masa akan datang, kita tak pasti bila berlaku. Kita bersedia misalkan. Jadi kita harus melihat bagaimana kita menangani masalah ini. Hujan mungkin kita tak boleh tahan. Tetapi apa yang kita boleh buat meminimalkan impact. Okay, tapi sebelum kita terus dengan meminimalkan impact tu, mungkin Suhaimi ada sedikit ingin diulas. Mengenai impact ini juga sebenarnya banyak kali juga kajian penyelidikan telah pun dilakukan ya Zaliha dan juga Prof. Menurut pakar meteorologi dan juga pencemaran udara dari UKM, Profesor Dr. Mastura Mahmud, kadang apa yang berlaku sekarang ni adalah hasil gabungan beberapa faktor, antaranya suhu dan juga kelembapan, kelajuan angin serta peningkatan gas rumah hijau yang mengubah iklim dunia pada masa ini. Dan pada peringkat awal tadi juga soal pemimpin dicetuskan oleh Prof. Zaid tadi kan. Saya tertarik dengan satu kenyataan ini yang antara lain menyatakan pemimpin yang baik dibentuk bukan dilahirkan. Pemimpin yang baik terbentuk melalui proses belajar sendiri, pendidikan, latihan dan juga pengalaman. Pemimpin terbaik bekerja dan belajar secara berterusan bagi menambah baik kemahiran. Pemimpin peringkat dunia telah pun dinyatakan tadi, semua memberikan fokus kepada alam sekitar, kepada iklim dunia. Dalam negara kita sendiri, pemimpin juga memberikan tumpuan
Malah dalam keluarga juga kita dididik untuk memberi perempuan tentang penjagaan alam sekitar. Tapi di mana silapnya, Prof? Saya? Ya. Okey. Betul. Kita selalunya kalau dalam masyarakat kita ni, kita ada ungkapan, kita panggil dah terantuk, baru kita Tengah dah. kita bercakap panas satu ketika, lepas tu dia sejuk balik. Tapi hari ini saya seronok, satu dua hari lepas Timbalan Perdana Menteri mengumumkan bajet yang besar untuk kajian tentang ini. Saya ingat kalau ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan kita dapat mengubah beberapa polisi kita yang sedia ada ini untuk menangani permasalahan ini, sangat kita boleh kurangkan impak pada masa depan. Okey. Ya. Tapi saya melihat, saya bimbang sebenarnya, Prof. Ia seperti hangat-hangat teh ayam. Itu kebimbangan saya. Kerana pada ketika ini kita nampak UMT bercadang untuk membuat kajian penyelidikan. UKM juga tampil. Lepas ni akan mewujudkan satu kursus tumpuan kepada bencana. Dan saya yakin lepas ni banyak lagi IPTA yang akan muncul dengan idea masing-masing untuk melihat perkara ini. Tapi selepas tu Itu yang saya katakan. Kita dah berdepan dengan banjir benda dah lama, tapi ilmu kita tentang banjir tak meningkat juga. Okey, ilmu tak meningkat. Kita tinggalkan kata kunci dekat situ. Kerana ia ada kaitan juga, Zaliha, dengan peranan Jabatan Meteorologi. Kita akan kupas sebentar nanti. Terus juga akan bersama saya dengan Dr. Prof akan bersama dengan saya untuk melihat senario iklim dunia. Semuanya selepas ini. Kembali dalam Pasca Khas Banjir, masih lagi kita bicarakan tentang fenomena banjir yang telah pun berlaku. Banyak punca-punca yang telah pun diangkat dan salah satu yang perlu kita berikan tumpuan juga adalah tentang keragaman dan juga perubahan iklim. Dan perkara ini, jadi Prof, saya melihat ada dua perkara. Keragaman iklim dan juga perubahan iklim. Ya. Di tempat kita ni, kadang kita ada kemarau, kadang kita ada banjir. Tapi mungkin orang tak berapa faham apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang berlaku. Jadi saya cuba nak terangkan sedikit sebanyak apa yang kita ada di kawasan kita di Malaysia dan juga rantau Asia Tenggara ni. Sebut pasal monsun mungkin orang tahu ya. Kita ada monsun timur laut, ada monsun barat daya. Jadi kalau di tempat kawasan kita ni biasa hujan banyak semasa musim monsun timur laut. Tapi yang menarik juga Cik Suhaimi, kita negara kecil, negara Malaysia ni negara kecil, tapi kita duduk di tengah-tengah antara dua lautan besar ni. Satu lautan Pasifik dan juga lautan Hindi. Jadi kita boleh fikirkan lautan Pasifik, lautan Hindi sebagai macam enjin kepada iklim ni. Apabila berlaku perubahan di sini, dia akan mengganggu kitaran angin, mengganggu pola-pola angkutan kelembapan dan sebagainya. Semua itu akan merubah pola-pola hujan, teburan hujan sebenarnya. Jadi kita memang sinonim El Nino, El Nina. Ya, itu kita sudah tahu. Ya. Kita sudah tahu. Umumnya penonton mungkin tahu, pernah dengar El Nino misalkan. Apabila berlaku El Nino, kita akan biasanya mengalami kemarau seperti pada tahun 97 98. Dan awal Mac tahun lepas juga ya, kita ada sedikit kemarau, tapi itu sebenarnya disebabkan fenomena lain lagi ya. Okey. Dan kita ada satu fenomena lagi dipanggil Indian Ocean Dipole ini ya, di Letton ini. Yang ini saya rasa umum belum berapa tahu, dan dia bersifat lebih kurang sama dengan El Nino juga. Dan ada satu fenomena lagi yang kita panggil sebagai ayunan Medan-Julian ataupun Medan-Julian Oscillation, MJO. Dan MJO ni sebenarnya dia bersifat bergerak daripada lautan Hindi ke lautan Pasifik, berentasi kawasan kita. Jadi kalau kita tengok misalkan fenomena misalkan fenomena El Nino ni, apabila berlaku fenomena El Nino ni, kawasan hujan dia bergerak ke tengah lautan Pasifik menyebabkan kawasan kita kering ya. Jadi ini boleh mendatangkan masalah, misalkan kemarau, jerebu dan sebagainya. Di sebalik itu, kalau kita ada fenomena La Nina, di mana bertentangan dengan El Nino ni, kawasan kita akan jadi banyak hujan, banjir. Jadi lautan Pasifik
mempunyai peranan walaupun jauh daripada kawasan kita, mempunyai peranan dalam mengawal keragaman iklim di kawasan kita. Begitu juga Satu ke slide ya. next slide. Begitu juga Indian Ocean Dipole tu dalam bahasa Melayunya, dua pola lautan Hindi tu. Dia boleh menyebabkan kawasan kita kemarau, boleh menyebabkan kawasan kita lebih banyak hujan. Okey. Jadi sebelum ni mungkin kalau kita menghadapi masalah kemarau, masalah banyak hujan, kemungkinan disebabkan oleh fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan perubahan di lautan. Jadi apa yang dimasukkan dengan fasa positif ini? Dia cuma kawasan fasa positif ni bila kawasan kita menghadapi kawasan kering. Fasa negatif ini bila kawasan kita menghadapi kawasan yang agak basah. Okey. Dan dia berkait dengan suhu permukaan laut di sekitar di sini dengan yang di bahagian barat lautan Hindi sebenarnya. Okey. Ini secara umumnya. Kemudian kita ada satu fenomena lagi, iaitu kalau yang tadi itu kedua-dua El Nino dan juga La Nina dan juga MJO. Indian Ocean Dipole itu. Okey. Dia berlaku sekali dalam kitaran 3 hingga 7 tahun. Okey. Sekali dalam 3 hingga 7 tahun. Tetapi MJO ni agak rapat. Sekali dalam secara puratannya sekali dalam 20 hingga 60 hari. Dia sentiasa ada. Dia itu akan muncul kawasan yang banyak hujan di lautan Hindi, bergerak ke lautan Pasifik, merentasi kawasan kita. Dan dalam proses pergerakan itu akan merubah taburan hujan, akan merubah keadaan angin. Dan itu yang berlaku sebenarnya semasa banjir yang baru-baru ni. Fenomena itu kalau mengikut analisis saya berkait dengan fenomena MJO ini. Kalau kita boleh tekan. Okey. Ya. So kita boleh gambarkan fenomena MJO ini. Misalkan kalau di urutan ini, urutan ini sebenarnya boleh berlaku dalam sekali dalam tempoh 20 hingga 60 hari ya, kitaran dia. Okey. Dan apabila muncul yang hijau ini, dia akan bergerak ke lautan Pasifik. Dan kawasan hijau tadi itu biasanya kita boleh kaitkan dengan lebih hujan, Okey. lebih hujan, dan dia bergerak ke sini dan mempengaruhi kawasan kita sebenarnya. Dan apabila ini sampai ke lautan Pasifik, dia akan diikuti oleh kawasan yang kering. Dan ini seolah-olah macam berulang-ulang, tetapi dia punya kekuatan itu berbeza dari satu kitaran ke satu kitaran. Ada yang dia kuat, Ada faktor-faktor lain juga yang akan mempengaruhi. yang mempengaruhi dia. Dan kalau kita lihat the next slide, ini dia punya saya panggil struktur 3D ya, 3 dimensi dia. Jadi kalau kawasan yang hujan lebih di sini itu, dia akan menyebabkan tiupan angin kuat daripada lautan Hindi ini ke arah kita. Sebelumnya. Agak sensitif skrin ni. Okay. Ya, yang ini ya. So akan ada tiupan angin yang kuat dan juga daripada timur ini kawasan kita di sini, dan saya akan tunjukkan nanti sebenarnya apa yang berlaku itu semasa tempoh 21 hingga 24 itu berlaku hujan lebat akibat daripada fenomena itu. Nah, itu kita panggil keragaman iklim, Cik Soimi, which is sebenarnya semula jadi ya. Kerana semula jadi, tapi kenapa sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini kita tak nampak perkara yang sama? Apa faktor lain yang boleh menyuntik keadaan luar biasa berlaku di Pantai Timur? Ini yang menarik ya. Sebab kalau mengikut laporan IPCC, peningkatan suhu, peningkatan tenaga dalam sistem iklim itu disebabkan oleh perubahan iklim tadi ya, disebabkan oleh pembebasan gas ekstrim hijau yang merangkap haba itu. Lama kelamaan keragaman iklim itu akan meningkat sebenarnya. Okey. Jadi kita boleh fikirkan dari segi kalau fenomena MJO itu saya kata tadi, perubahan iklim atau peningkatan haba disebabkan oleh
kesan rumah hijau, gas-gas rumah hijau itu boleh menyebabkan dia punya intensiti itu meningkat, Okey. dan juga kekerapan dia kemungkinan akan berubah. Jadi kalau mengikut laporan IPCC, iaitu Badan Perubahan Iklim antara kerajaan PBB ya. PBB ya, Bangsa-Bangsa Bersatu, perubahan iklim memang real, dan ini adalah beberapa laporan. Yang terakhir ni adalah yang ini kita panggil sebagai synthesis report, dan ini adalah sebenarnya hasil rangkuman daripada tiga laporan. Satu daripada kumpulan kerja satu, di mana saya sebenarnya adalah salah satu naib pengurusi dia. Kemudian kumpulan 2 dan juga kumpulan 3 yang deal with different aspect. Okey. Jadi antara laporan-laporan ini, Ya. pernah tak dibawa hasil kajian dibawa kepada kerajaan untuk kerajaan Memang Okey. tujuan laporan ini diwujudkan sebenarnya untuk kerajaan di seluruh dunia. Tapi apa tindakan pihak kerajaan? Ini satu isu yang penting, dan in fact sebenarnya kerajaan seluruh dunia Okey. cuba melihat ini dengan serius, dan kita tahu ada conference baru-baru ini di Peru, di mana secara dasarnya kerajaan bersetuju untuk mengekang, kerajaan seluruh dunia bersetuju untuk mencari jalan untuk macam mana mengekang perubahan mengekang Kegiatan-kegiatan. gas rumah hijau ni. Okey. Gas rumah hijau supaya kadarnya menurun, dan kita tidak menuju kepada perubahan iklim yang lebih teruk lagi ya. Okey. Kalau kita boleh tengok ini dapatannya daripada 100 tahun yang lalu. Okey. Kalau ini rekodnya. Kalau kita tengok yang di atas ini kita panggil sebagai purata tahunan. Okey. Suhu daripada pertengahan abad ke-20 memang sentiasa meningkat, dan daripada 100 tahun itu suhu telah meningkat kurang daripada 1 darjah Celsius, lebih kurang 0.85, tetapi ini sudah cukup tinggi ya. Tetapi yang membimbangkan kita sebenarnya adalah the next 100 tahun. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, mungkin kita boleh tunjukkan the next one. Now ini juga kalau tadi purata, Okey. kita nampak purata. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, di sini, ada kawasan yang sudah melebihi 2 darjah, terutama bahagian atas ini. Okey. 2 darjah Celsius sebenarnya. Walaupun secara puratanya kurang daripada ni, tapi secara Dan keseluruhannya bagi negara kita, ini daripada negara kita dalam sekitar 1 darjah dalam 100 tahun yang lepas, dalam 1 darjah Celsius, dalam 1 darjah Celsius peningkatan suhu. Dan kalau kita lihat lautan lautan Hindi, lautan Pasifik memang berlaku peningkatan suhu. okey. Dan harus kita diingat kalau mengikut laporan yang dikeluarkan ini, 90% daripada haba yang diserap oleh kerana perubahan iklim itu, oleh kerana peningkatan gas rumah hijau itu, 90% adalah diserap oleh lautan. Okey. Jadi maknanya lautan telah meningkat habanya, dan ini akan merubah cara lautan mempengaruhi atmosfera, dan itu akan mempengaruhi iklim setempat sebenarnya. Okey. Dan juga seterusnya akan mempengaruhi keragaman iklim lah. Nah, ini penting. Untuk kita pergi 100 tahun yang lepas, kemudian di hujung abad ke-21, ini bergantung kepada generasi yang sekarang. Bagaimana kita menangani masalah pembebasan gas-gas rumah hijau ni. Tahu kita kerajaan di seluruh dunia cuba berusaha kepada itu, tetapi bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau misalkan kita gagal, misalkan negara-negara seluruh dunia ini tidak mencapai persetujuan dalam kita mengekang gas-gas rumah hijau ini, maka kita akan menuju ke arah ini. Okey. Setakat ni ada negara yang enggan mengikut protokol perjanjian? Sebenarnya dari segi protokol itu kita belum ada ya. Okey. Kita ada protokol Kyoto dulu, tapi itu sudah berakhir, dan perbincangan di seluruh dunia sekarang melalui persidangan COP. Kita ada COP Peru seperti yang saya katakan tadi, di penghujung
tahun lepas. Dan kita ada satu lagi di Paris di penghujung tahun 2015 ni, dan di situ diharapkan sebenarnya untuk dapatkan satu perjanjian protokol yang baru untuk semua negara ini mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Jadi ini dia. Ya, ini dia sebenarnya. Ini adalah isu yang kita perkatakan mengenai banjir di Pantai Timur. Di Pantai Timur. Dan ini adalah grafik purata kadar curahan hujan daripada 21 hingga 24 Disember. Okey. Masa itu memang hujan tak berhenti. Dan ini adalah data satelit daripada agensi NASA di Amerika. Dan menariknya di sini, dalam tempoh 4 hari daripada 21 hingga 24 itu, kawasan-kawasan lain sebenarnya tak hujan. Okey. Yang hujan hanya bertumpu di kawasan di sini ya. Dan kalau kita lihat yang ini, unit dia adalah milimeter per jam ya. Kalau kita kira ni, jumlah hujan dalam 4 hari itu lebih kurang mencapai dekat-dekat 1,000 mm. 1,000 mm. 1,000 mm ya. So 1,000 mm itu sebenarnya jumlah yang sepatutnya biasanya adalah satu tempoh tengkujuh. Okey. Maknanya dalam lebih kurang 3 bulan untuk kawasan ini mendapat hujan yang boleh mencapai 1,000 mm itu. Tetapi dalam tempoh itu hanya 4 hari saja. Okey. Jadi begitu banyaknya hujan pada ketika itu. Okey, dalam hal ini Prof memang boleh katakan punca banjir utama adalah kerana curahan hujan. Bukan Memang disebab pembalakan yang berlaku. Banjir itu sebenarnya banyak faktornya. Kan? Faktor-faktor yang di bawah, faktor guna tanah dan sebagainya. Itu boleh memburukkan keadaan. Tapi dalam kes ini sebenarnya memang banjir, memang curahan hujan Luar biasa. Jadi bila berlaku curahan luar biasa begini, kita perlu kaji sebenarnya, kita perlu lihat, dan kita tak boleh kata bahawa ini adalah kitaran biasa. Okey. Kitaran biasa yang berulang sekian lama dan sebagainya. Memang begitu, tetapi kita harus mengkaji, kita melihat apa yang berlaku pada ketika itu sebenarnya. Okey, Prof kata ini adalah gambar daripada NASA. NASA ya. Amerika Syarikat. Ya. Prof tak menyebut bantuan diberikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kenapa? Tak, Adakah memang juga, kerjasama bagi pihak IPCC Ya. dan juga Jabatan Meteorologi, malah Prof seorang ahli akademik, kenapa tidak menggunakan sumber daripada Jabatan Meteorologi? Kalau Jabatan Meteorologi ini sebenarnya dia punya data station, itu pun perlu juga ya. Kalau macam di Kuala Krai, di Kota Baru. Tapi kalau kita melihat satu titik saja, mungkin satu stesen, kita tak nampak secara ruang di situ. Dan ruang kerjasama antara IPCC daripada UKM sendiri dengan Jabatan Meteorologi dalam mengumpul data? Kalau di Malaysia sebenarnya kita memang Jabatan Kerjasama memang satu badan yang bertanggungjawab dalam mengumpul data dan juga archiving data, dan juga membuat analisa, membuat forecasting dan sebagainya. Dari segi kepakaran, ini saya nak perlukan satu pandangan ikhlas. Kepakaran ahli-ahli di Jabatan Meteorologi kita dalam menganalisis data sebenarnya yang Prof bawakan pada malam ini. Bagaimana Prof? Saya rasa mereka juga tahu situasi yang berlaku. Tapi kenapa kalau mereka tahu, mereka tak awal-awalkan keadaan berjaga-jaga dengan keadaan curahan hujan yang luar biasa boleh melebihi 100 mm? Saya tidak berada di KJ Cuaca, tetapi saya dipahamkan mempunyai SOP tertentu ya, amaran-amaran pada peringkat ini, peringkat itu, warnanya berbeza, dan saya rasa mereka telah melakukan apa yang harus dilakukan mengikut SOP yang Saya sebagai saintis saya melihat mungkin a different angle, sudut yang berbeza, kerana apabila berlaku fenomena yang luar biasa begini, saya ingin tahu kenapa berlaku, sebab dia tidak berlaku secara orang kata tiba-tiba ya. 4 hari hujan tak berhenti, memang ada sesuatu yang dan kalau mengikut apa yang saya analisa di peringkat awal ni, next slide. Mudah saja. Saya lihat tiupan angin. Ini adalah tiupan angin pada aras tekanan 800 milibar, kita panggil aras tekanan 800 milibar. Lebih kurang ketinggian 1,500 meter. Dan kalau kita lihat, ini kawasan kita ya. Okey.
Ini di Malaysia. Ya. Biasanya apa tempoh musim tengkujuh ni kita ada angin yang kuat daripada Siberia Okey. yang kita panggil sebagai luluran sejuk. Luluran sejuk. Tetapi pada tempoh 4 hari ini memang ada juga, tapi yang 4 hari ini yang dominannya adalah angin daripada sini ni. Okey. Angin daripada Ini luar biasa atau pada ketika ini boleh dikatakan agak luar biasa, tetapi kita juga ada angin daripada Lautan Hindi ini yang agak bertentangan arah. okey. Bertentangan arah. Jadi apabila kita melihat yang pola-pola angin begini, sebenarnya ini adalah respon kepada fenomena yang kita panggil sebagai fenomena MGO tadi. MGO tadi. MGO. Jadi lebih berfokus kepada fenomena MGO MGO yang menyumbang kepada keadaan Ya. banjir. Okey, Prof, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Okey, terima kasih. Jangan ke mana-mana. Hasil penyelidikan dan juga seperti yang dinyatakan oleh Prof tadi tentang beliau adalah seorang saintis sendiri yang telah membuat kajian tentang kesan-kesan iklim dan juga cuaca. Jelas sebenarnya seperti mana juga dikaitkan dengan laporan terbaru perubahan iklim dunia yang memberi amaran tentang kesan-kesan serius yang bakal mendatang dan kerajaan negara seluruh dunia jika tidak bersedia maka tidak dapat menangani kesan-kesannya. Dan ia juga ada kaitannya perubahan cuaca, ekologi dan kesihatan manusia. Saya rasa perkara ini kita dah rasa, Prof. Ya, okey, terima kasih. Saya ingat tadi Prof punya peterangan tadi memang cukup memperlihatkan bahawa ilmu kita tentang cuaca ini memang sudah advance, sudah maju. Ilmu tentang cuaca lah. Memang Cukup, boleh dikatakan maju lah. cukup maju lah kan. Cuma sekarang ni bila kita bercakap tentang bencana, ini yang apa nama yang kita sentuh awal tadi. Bagaimana kita harus menangani keadaan yang luar biasa yang mungkin akan berlaku. So ini memerlukan satu perancangan cukup komprehensif. Dia tak boleh takat sedia beras dengan sardin saja, tak cukup ya. Ya. Bukan itu yang Ya, apa nama. saya setuju. Saya setuju, Prof. Ya. So dengan segala logis dan termasuk perancangan bandar wilayah. Untuk melihat bagaimana kawasan penempatan yang sesuai dan juga yang lebih utama daripada itu pendidikan kepada masyarakat. Bagaimana Prof lihat dari segi kesanggupan politik ataupun political will? Kena ada lah. Mau tak mau kita perlu ada kesanggupan politik untuk berdepan dengan keadaan ini dan mesti melakukan sesuatu yang drastik pada masa ini. Sekiranya kita tak lakukan sekarang, Ya. kita mungkin akan berdepan dengan Saya melihat ya. fenomena banjir yang kuat sebegini sebenarnya satu macam preview begitu ya. Kerana kalau mengikut dapatan sains seperti laporan IPCC ini, kalau misalkan negara-negara di dunia ini gagal untuk mengurangkan pembebasan gas seluruh hijau dan kita move forward orang kata business as usual, negara-negara besar seperti China masih mengeluarkan gas seluruh hijau yang tinggi misalkan. Jadi iklim akan berubah seperti yang dijangkakan, diunjurkan oleh sains. Jadi Malaysia sebagai negara kecil tak mampu untuk menahan mengarahkan negara-negara besar ini untuk. Jadi kita harus melihat sejauh mana kita boleh beradaptasi ya. So adaptasi ini sesuatu penting ya. Jadi untuk kita beradaptasi ni, kita perlu pelbagai aspek. Ya. Pertama sekali sains ni di situ. Kalau kita katakan kita nak beradaptasi, kita kena tahu, okey, kalau banjir katakan, adakah banjir itu inilah paling kuat ataupun ada lagi yang lebih kuat misalkan. Kawasan mana yang akan dihadapi oleh banjir, kawasan mana yang tidak dan sebagainya. Jadi maklumat begini perlu untuk kita Jadi kemudian dari segi aspek kalau kita tahu kawasan ini di masa akan datang menghadapi banjir, mengapa harus kita bina rumah misalkan? Ya. Kalau kita bina juga kemungkinan desainnya lain. Desainnya lain. Ya. Dari segi persepsi seorang pakar yang berkemahiran dalam bidang ekologi, bagaimana Prof? Ya, kehidupan manusia ni dia ekosistem ya, dia melibatkan persekitaran dan sebagainya. Orang kadang-kadang kita nak memindahkan orang dari satu tempat itu tertakluk kepada macam-macam faktor ya, faktor ekonomi dan sebagainya yang dah mata pencariannya di situ. Jadi dia harus tinggal berdekatan dengan kawasan itu. Tapi
Yang lebih penting daripada itu, oleh kerana benda ni datang, dia dia tak jangka ya, dia datang 10 tahun sekali ke, 20 tahun sekali ke, atau 50 tahun sekali, kita tak dapat nak jangkakan. Tetapi sejauh mana tahap kesediaan kita untuk berdepan dengan keadaan seperti ini, setakat mana pendidikan pada masyarakat kita untuk respons. Seperti kalau dalam kes tsunami misalnya, bukan? Jepun dia cukup persediaan dia, memang ada casualty, kita tak boleh dia tak boleh nak, tapi dia impak daripada itu. Malah tsunami lebih cepat daripada banjir lagi kalau dari segi jangka masa ya. Banjir ni dia ada, tapi tsunami dia datang mendadak. Begitu mendadak kan. Tapi dia masih maknanya, dan dia punya research dan dia punya peningkatan ilmu tentang bagaimana menangani ini sentiasa berdepan. Kita di sini ya, saya sebut contoh-contoh. Misalnya bekalan air bersih yang sangat, kita ada teknologi berpenapisan air ni cukup advance, setiap rumah ada teknologi, tapi bila pergi kawasan pinahan banjir, budak-budak dah kita tak dapat nak menyediakan ni. Jadi ini yang saya kata tahap kesiapsiagaan kita. Memang ada jawatan kuasa yang untuk menangani banjir ni, tapi apakah logistik seperti itu ada? Medical services dan segala macam yang diperlukan pada masa itu. Semuanya ad hoc belaka. Jadi kita biasa dengan yang biasa, kita tak biasa dengan yang betul. Itu. Kalau saya mencela Jelia, isu perubahan iklim ni satu isu yang penting. Jadi pihak-pihak semualah, terutama pihak pemerintah, perlu melihat ini sebagai satu isu yang harus ditangani. Bukan saja dari aspek kita sebagai sebuah negara di dunia yang juga bertanggungjawab untuk menurunkan kita punya kadar pembebasan, tapi juga melihat dari segi aspek persediaan bagaimana kita meminimalkan impak berkaitan dengan perubahan iklim ni. Misalkan banjir. Tapi bukan hanya banjir, kita juga ada kemarau. Kita juga ada isu-isu seperti keselamatan makanan misalkan. Saya dipahamkan di Malaysia ni kita masih belum cukup bekalan makanan beras kan, beras. Kita masih belum boleh mengeluarkan ke semua. Saya ingat dalam 60%, 40% lagi kita import. Banjir tak semestinya berlaku di Malaysia untuk kita dipengaruhi. Mungkin banjir berlaku di Thailand, mungkin banjir berlaku di Vietnam dan memusnahkan tanaman-tanaman padi dan sebagainya. Dan itu secara tidak langsung mempengaruhi kita. Perkara-perkara ini harus dipikirkan sebenarnya. Kesan kepada kita. Jadi bila kita saintis seperti saya bercakap mengenai perubahan iklim, dia bukan isu akademik. Ini adalah soal hidup kehidupan. Kehidupan manusia. Kehidupan rakyat Malaysia di masa akan datang sebenarnya. Ini isu manusia. Isu manusia. Jadi harus kita pikirkan, harus kita kupas dan harus kita tangani secara holistik sebenarnya. Langkah ialah kita tak naklah terlalu pesimis, kena optimis juga sebenarnya. Jadi satu langkah selepas ini bagaimana? Tidak pesimis. Itu yang saya katakan apabila disebut kita akan ada grant yang besar untuk tujuan kajian ini. Saya harap tapi kenapa sekarang? Sesuatu kalau kajian sains marin boleh dikatakan kebanyakan universiti dah ada. Betul. Ya, tapi untuk kajian iklim, cuaca, universiti mana ada? Prozek. Itu ya, artinya tadi tidak cukup komprehensif untuk menangani keadaan ini. Jadi masing-masing itu di universiti ni kita tahu, universiti ni kajian banyak, tapi kajian-kajian yang banyak itu ada banyak juga yang akhirnya masuk dalam perpustakaan saja. Tidak menjadi ini yang saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Cik Saimi ya. Di Malaysia ni kita banyak universiti, lebih dari 20 universiti awam ya. Dan kebanyakan universiti ada program akademik yang berkaitan dengan marine science. Itu bagus sebenarnya. Yeah. Tetapi apa yang kita tidak ada di Malaysia ni adalah program akademik yang boleh mengeluarkan pakar-pakar yang faham mengenai perubahan iklim, faham mengenai perubahan cuaca. Jadi di meteorologi tak adalah pakar-pakar itu. Satu. Tak, bukan itu persoalannya itu saya ya.
kita boleh hantar kepakaran kita ke orang kita ke Amerika, hantar orang kita di UK dan sebagainya untuk dapatkan ilmu pendidikan. Tapi di Malaysia sendiri kita ada lebih daripada 20 universiti, tapi kita tidak ada universiti yang mengkhusus dalam bidang ini. Kenapa? Kerana sikap kita, pandangan kita bahawa iklim, cuaca ini tidak penting. Itu jawapannya. Tidak penting. that's Tapi the answer. apabila berlaku fenomena yang besar sebegini ini, baru kita sedar bahawa kehidupan kita sebenarnya adalah dilingkungi oleh Dipengaruhi oleh iklim. Persekitaran. Ya. iklim dan cuaca. Begitu pentingnya sekali. Berlaku kemarau, berlaku banjir. Kita tak kisah pun dari mana datangnya ni. Orang macam saya kisah, saya melihat kepada lautan, saya melihat kepada... Tapi penting sebenarnya dalam kita menuju ke arah ke depan untuk bukan kerana sains saja, tapi kerana aspek kemanusiaan. Aspek untuk bagaimana kita beradaptasi kepada alam yang semakin berubah. Kenapa berubah? Kerana tangan-tangan manusia juga. Sedikit kesimpulan mungkin Prof. Zack Wah, untuk Memang kehadapan saya situasi. nak kaitkan ini. Memang dalam Quran pun disebut bagaimana kerosakan bencana yang berlaku itu hasil daripada perbuatan tangan manusia. Manusia sebenarnya yang sebab kita dijadikan khalifah untuk memakmurkan dunia ini, untuk menjadikan dia satu tempat kehidupan yang sesuai dan selesa untuk kita. Tapi kita yang merosakkan dia. Ya, ya. Kita yang merosakkan dia dan kita yang mencemarkan keadaan dan kita yang akhirnya ditimpa oleh bencana. Waktu itu baru nak mencari pakar klimatologi, pakar ekologi bila semuanya makin sedikit terlambat. Tapi jadi selepas ini dari segi keutamaan apa yang boleh kita buat dulu? Dari segi keutamaan. Keutamaan. Yang Keutamaan pertama itu saya kata, saya bercakap awal saya sebut ilmu tentang menghadapi atau menguruskan ini. Ilmu itu mesti sentiasa Dia ya. bila sebut ilmu mengurus ni bukan hanya ilmu mengurus banjir. Bukan Tetapi dari segi sainsnya juga, Ilmu mengurus kita bumi. harus melihat sama ada kita berkemampuan atau tidak. Menjana sains maklumat sebegini. Dari aspek pemantauannya, ramalannya, aspek maklumat yang perlu kita ambil kira dalam apabila kita beradaptasi dan sebagainya. So kita harus melihat ini, mampu tak kita mengeluarkan orang yang boleh menangani, boleh memahami perkara-perkara ini ya. Itu satu echo ataupun juga ulangan kepada soalan Suhaimi tadi sebenarnya. Ya, okey. Ini saya kongsikan ya daripada rakan-rakan Facebook saya sendiri. Sejauh mana kebenarannya, wallahu alam. Kerana apa yang dimuat naik kira-kira 5 jam yang lalu, Rosli Hassan di Kemubu, suhu kira-kira pukul 4.27, 17 hari bulan ni, nyatakan 19 darjah Celsius. Sejuk. Dan di Kuala Krai jadi macam genting. Pukul 1.41 tengah hari tadi. Jadi gambarnya dipaparkan di Facebook ini. Jadi ini adalah keragaman cuaca, yang perubahan-perubahan cuaca yang dapat kita lihat berlaku di negara kita. Dan dijangkakan hujung bulan ini cuaca sejuk akan berlaku di beberapa kawasan di negara kita. Prof, betul ke? Saya kerja saya menyelidik tapi bukan meramal. Meramal itu di luar tugas saya. Tapi sebut pasal cuaca sejuk ini. Tahun lepas kita juga mengalami Di Kuala Krai. Ini adalah akibat juga keragaman cuaca ya, keragaman iklim. Di mana kita faham bahawa di atas itu di latitude tinggi ya, memang cuacanya sejuk, suhunya sejuk. Kemudian sebelah kita ni cuaca panas. Di antara itu ada sempadan. Kita panggil sempadan ini dipanggil jet stream. Dalam musim sekian sekarang ni sebenarnya ada tendensi jet stream ini dia lebih disebut dalam bahasa Inggeris meander. Okey. Dia Lingkaran. lingkaran ya. Lebih tinggi ya. Okey. Itu disebabkan oleh perubahan iklim. Baik. Sebabnya adalah oleh kerana peningkatan suhu, jurang di antara bahagian panas di bahagian bawah latitude dengan di atas ini semakin menurun. Jadi itu antara Itu sebab-sebab menyebabkan lingkaran dia lebih Ketara.
apa ya dipanggil, lebih tinggi macam tu. Menarik. Jadi kalau begitu apabila lingkaran itu turun ke bawah, maka suhu angin sejuk akan boleh turun ke bawah. Jadi, untuk memahami cuaca, memahami iklim, menarik dalam tempoh-tempoh ini, apatah lagi dengan kajian bencana, satu kajian yang menyeluruh perlu untuk mendapatkan keputusannya. Zaliha. Terima kasih Prof. Zack, terima kasih juga Prof. Fridolin. Dan kita harapkan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton pada malam ini supaya kesiapsiagaan kita lebih mantap selepas ini, insya-Allah. Jadi esok lanskap khas pasca banjir ke udara seperti biasa pukul 9 malam hanya TV1. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.